Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah. Tajuk apa sebenarnya yang nak aku cakapkan kali ini? Tentang satu ajaran yang dikatakan ajaran sesat, yang dinamakan DPEIM. Minta maaf kalau aku salah. Baiklah. Aku dah tengok sebenarnya video DPEIM yang dihantar kepada aku oleh salah seorang muridku. Sebenarnya dah kenapa? Ajaran-ajaran yang bila ajaran sesat itu dikaitkan dengan Pulau Besar Melaka. Pulau Besar Melaka tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Janganlah apabila ajaran-ajaran sesat dikaitkan dengan Pulau Besar Melaka. Yang sesat bukan Pulau Besar Melaka. Pulau Besar Melaka tidak pernah berubah. Sama ada dipukul ribut, ombak ataupun taufan. Pulau Besar Melaka tidak pernah berubah. Dan Pulau Besar Melaka tidak pernah sesat lagi menyesatkan. Tidak pernah, kerana ia cuma sebuah pulau di mana ada makam-makam keturunan dan ahlul titis darah Rasulullah SAW yang dipanggil Pulau Keramat dan Pulau Para Wali. Jadi amalan-amalan yang menyesatkan yang berlaku di Pulau Besar Melaka bukanlah kerana ianya Pulau Besar Melaka. Tapi perkara itu berlaku kerana orang-orang Melayu yang sebenarnya tidak memahami apa yang dinamakan jalan kerohanian, yang dinamakan jalan tasawuf. Baiklah, aku tak nak ambil masa panjang untuk ulas tentang ilmu-ilmu sesat yang dibawa oleh sebilangan kecil orang-orang yang mengaku berilmu. Aku nak bercakap sedikit dari hal orang-orang hakikat yang salah di dalam memahami ilmu hakikat, ilmu tasawuf, dan salah di dalam memahami istilah mengenal diri di dalam tasawuf. Aku petik sedikit. Kebanyakan kamu yang mengaku orang-orang tasawuf, yang mengaku kenal diri, mentafsirkan ayat bahawa sabda Nabi yang berbunyi, "Aku dari Allah dan semua ini dari aku." Kalian menafsirkannya dengan kata bahawa Nabi Muhammad itu dari Allah dan sekalian yang wujud ini dari Nabi Muhammad. Baiklah, aku ringkaskan begini. Sebenarnya pada hakikinya, pada hakikatnya, pada sir yang paling dalam, Rasulullah mengatakan bahawa baginda, yakni aku dari Allah. Baginda maksudkan adalah baginda datang dari Allah. Beliau bercakap dengan kesedaran sebagai Nabi dan Rasul yang ada di dalam diri beliau
yang mengakui kelemahannya sebagai manusia biasa, yang mengatakan bahawa beliau dari Allah. Bahkan semua makhluk ini dari Allah. Semua yang wujud ini dari Allah. Lantas Rasulullah menyambung bahawa semua ini dari aku. Ayat itu bermaksud bukanlah bahawa semua yang wujud ini dari Nabi. Bukan Nabi yang mewujudkan semua ini. Kerana ayat itu bermaksud Rasulullah bercakap bagi pihak Allah Ta'ala di dalam fananya, yang mengatakan bahawa semua ini dari aku. Di dalam fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bermaksud bahawa semua ini dari Allah, semua ini dari aku, adalah bermaksud beliau sendiri dari Allah. Rasulullah bercakap bagi pihak Allah di dalam fananya, yang mengatakan semua ini dari aku, yakni termasuk rohani Rasulullah, jasmani Rasulullah, kenabian Rasulullah, dan kerasulan Rasulullah itu sendiri. Yang mana Allah mengatakan dirinya adalah aku. Di mana Rasulullah ketika fananya mengatakan bahawa aku itu mewakili bahasa Allah itu sendiri. Ayat itu bukan bermaksud bahawa beliau dari Allah dan semua ini wujud dari dia, yakni Nabi. Kenapa aku katakan begitu? Kerana ada ayat Allah mengatakan bahawa tidak berguna syafaat. Tidak ada guna syafaat. Tidak ada guna syafaat. Melainkan dengan izin Allah. Seandainya syafaat itu tidak berguna, melainkan izin Allah. Seandainya syafaat itu tidak boleh memberi manfaat, sedangkan syafaat itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika syafaat itu sendiri dari Rasulullah itu tidak boleh memberi manfaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala, bermakna di situ bahawa semua itu berlaku dengan izin Allah Ta'ala, yang membawa maksud bahawa beliau itu dari Allah, syafaat beliau dari Allah dengan izin Allah, ibadat Rasulullah itu dengan izin Allah, dan segala ini dengan izin Allah. Kerana itu Nabi katakan bahawa semua ini dari aku, yakni bagi pihak Allah. Sesungguhnya ayat Quran yang mengatakan bahawa innani ana nur, annani anallah, tidaklah bermaksud bahawa kalian itu adalah Allah. Tidak. Kerana bagiku jalan tasawuf adalah jalan cinta. Jalan membersihkan kalbu, jalan membersihkan jiwa. Tasawuf adalah jalan yang dipenuhi dengan hizib, wirid, zikir, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada Allah. Sehingga datang rasa cinta, di mana cinta itu menyebabkan terkadang kita lupa akan diri kita. Apabila pencinta itu lupa akan dirinya, melainkan hanya mengingati yang dicintai, maka dari situ datang satahat yang kadangkala ia berbunyi seolah-olah kufur, yang mengatakan bahawa sesungguhnya annani anallah, annani nurin. Perkara itu berlaku di dalam ketidaksedaran, di dalam ketidakwarasan, kerana terlalu majnun di dalam cintanya kepada Allah Ta'ala.
Tak kala itu tidak ada hukum. Dan tidak boleh dihukum. Kerana tak kala itu, rasa muhabah cinta itu menyebabkan kita satahat. Tetapi, apabila keluar dari kefanakan dan berada di alam sedar, hamba tetap hamba, Allah tetap Allah, Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul. Nabi bukan Allah, Rasul bukan Allah. Hamba bukan Allah. Seandainya di rumah kalian, wahai orang yang bercakap dari hal kenal Allah, seandainya di rumah kalian ada seekor kucing, ada seekor kucing yang kamu bagi makan dengan whiskas, yang kamu bawa ke klinik haiwan, tiba-tiba haiwan itu ditakdirkan boleh bercakap. Dan haiwan itu mengatakan bahawa beliau adalah kamu. Adakah kamu sebagai tuan haiwan itu boleh terima hakikat bahawa kucing itu kamu? Oleh itu, berhati-hati di dalam bertasawuf dan sebagaimana Nabi sabdakan. Hati-hati dengan orang-orang tasawuf yang bodoh. Aku tengok sebenarnya, kembali kepada ajaran yang terbaru yang aku katakan tadi. Jika itulah ajaran kamu, jika itulah cara dan gaya kamu, jika itulah kumpulan kamu, yang kamu rasa kamu akan menjadi bala tentera Imam Mahdi, kamu sebenarnya jauh tersasar, kamu sebenarnya jauh sesat, lagi menyesatkan. Bahkan persediaan yang kamu buat, beras-beras yang kamu himpunkan di puncak bukit, tak akan membantu kamu di saat negara diserang atau dilanda bencana. Tak akan. Kalau itulah makanan yang kamu himpun, kalau beras yang kamu himpun, makanan dalam tin, makanan kering yang kamu himpun, belum sampai masa berjuang, kamu lebih takut lapar, kamu lebih takut mati sebelum berjuang. Belum apa-apa, belum bermula perjuangan, kamu sama seperti ahli-ahli tasawuf yang lain. Belum mula perjuangan, belum mula perperangan, kamu sudah cari denai untuk lari dari perang, untuk sembunyi, untuk berpaling dari medan perang. Kamu lebih penakut dari penakut, kamu lebih dayus dari dayus. Kamu tak berpijak di bumi hakikat yang nyata, di mana hasbu minan nas itu adalah umatku, umatku, umatku. Bukan hanya mementingkan ahli kamu, bukan hanya mementingkan ahli kamu. Baginda mengatakan umatku, umatku, umatku. Menyelamatkan umat itu adalah perjuangan ahli tasawuf. Bukan menyelamatkan ahli kamu semata-mata. Tambahan lagi, bukan dengan jalan yang sesat kamu dapat menyelamatkan orang-orang mukmin. Bukan. Maka aku dengan ini aku istiharkan bahawa untuk aku dan puak jua aku sekalian murid aku, maka aku istiharkan kamu adalah musuh di dalam jalan
HB, iktikad, dan musuh bagi orang-orang mukmin dan tasawuf yang sejati. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.